Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membentangkan tajuk kita pada hari ini iaitu dekolonisasi daripada kumpulan 5 bagi subjek SKP 3112, falsafah dan isu semasa. Sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan daripada kumpulan 5 iaitu saya yang pertama Ani Syahira Syamsul 212300, Nurul Syafiqah Kamurul Zaman 211825, Muhammad Amirul Arif Jailani 211750, Ivar Roy Rudolph Michael 211944, Muhammad Hakim Zulkarnain 211604, Alimin Azman 21250. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan definisi kolonisasi dan dekolonisasi. Kolonisasi ataupun kolonisme berasal daripada perkataan kolonia yang bermaksud suatu perbuatan ataupun usaha keras untuk menerus dan mengembangkan kekuasaan sebuah negara di luar wilayah negara tersebut mengikut Jan C. Jensen 2013. Lebih tepat lagi, kolonisme ialah satu sistem di mana negara itu akan menindas dan menguasai sumber yang ada, namun masih tetap mempunyai hubungan dengan negara asal. Contohnya seperti penjajahan British di tanah Melayu. Kolonisme ini merupakan satu penjajahan sebuah negara ke atas negara lain. Seterusnya kita pergi pula kepada dekolonisasi. Istilah dekolonisasi wujud daripada bahasa Inggeris decolonization yang terbentuk daripada perkataan DE, tidak, dan colonization, penjajahan, mengikut PACS 1975. Boleh disimpulkan dengan dua kata tersebut dapat didefinisikan sebagai kemerdekaan ataupun kebebasan. Dekolonisasi merupakan salah satu cara macam mana sebuah negara untuk dapatkan kemerdekaan ataupun bebas daripada penjajahan. Contohnya seperti Malaysia mendapatkan kemerdekaan melalui rundingan dengan pihak British. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang sejarah pengaruh kolonisasi barat. Sejarah pengaruh kolonisasi barat ini terbagi pada 4 bahagian, iaitu pada abad ke-16, abad ke-17, abad ke-18 dan abad yang ke-19. Yang pertama sekali ialah abad ke-16, iaitu pada zaman Renaissance. Apakah itu maksud zaman Renaissance? Iaitu masyarakat berpemikiran medieval iaitu tradisional bertukar kepada pemikiran terbuka iaitu liberal yang merujuk pada pemikiran ahli falsafah Greek dalam bidang falsafah, sastra dan pemikiran. Zaman ini juga dikenali sebagai zaman kebangkitan semula atau pembaruan yang bermula yang berasal pada Itali. Dasarnya, asas zaman ini mengalahkan manusia untuk berfikir dalam menyelesaikan suatu masalah. Juga dikenali sebagai pemikiran humanisme. Pemikiran humanisme ini bermaksud mempraktikkan kemanusiaan kepada tahap yang tinggi menggunakan akal fikiran. Dan terakhir sekali, pada abad ke-16 bermulanya proses kolonisasi barat. Yang kedua iaitu pada abad ke-17, iaitu revolusi saintifik yang bermaksud kemajuan sains yang begitu pesat dan asas kemajuan sains dan teknologi pada masa kini, sehingga menyebabkan asas ilmu sains yang berkembang hingga ke hari ini dan seterusnya, dan telah menjadi asas kekuatan barat. Yang ketiga iaitu pada abad ke-18, iaitu revolusi industri yang bermula daripada Britain. Revolusi ini telah berkembang pesat hingga ke negara-negara barat yang lain, contohnya Perancis, Jerman, Belanda dan lain-lain. Pada abad ini juga munculnya suatu revolusi baru iaitu revolusi pemikiran, sehingga menyebabkan wujudnya gerakan Enlightenment bermaksud pencerahan yang berlaku di Eropah. Ahli-ahli falsafah Greek seperti Immanuel Kant, John Locke dan David Hume telah menjemah idea pemikiran rasional dan saintifik. Pemikiran rasional dan saintifik ini amat penting kerana ia membangunkan masyarakat Eropah yang lebih gemilang. Yang terakhir sekali iaitu pada abad ke-19, juga dikenali sebagai revolusi industri yang kedua. Kenapa ia dipanggil sebagai revolusi industri kedua? Kerana revolusi inilah telah terciptanya teknologi yang canggih seperti teknologi telekomunikasi, teknologi maklumat, komputer, kereta, mesin, jentera dan kemahiran ilmu fizik. Sains dan teknologi juga telah bergabung dalam menghasilkan pelbagai alat teknologi yang canggih dan terus berkembang pesat hingga ke abad ini, sehingga menyebabkan wujudnya bidang-bidang baru seperti sains komputer, teknologi komputer dan internet. Dan juga barat telah mempunyai kuasa baru dalam segi sains, teknologi dan militer. Saya akan membentangkan tentang aliran pemikiran barat dan dua tokoh falsafah barat.
Pertama sekali, aliran pemikiran Barat. Terdapat dua aliran pemikiran Barat, yaitu corak lama, medieval, dan juga corak modern. Aliran pemikiran ini melibatkan dua tokoh utama aliran pemikiran modern, yaitu Francis Bacon dan juga René Descartes. Pemikiran ini telah mempengaruhi sikap dan pemikiran orang Barat yang akhirnya membentuk sikap mereka terhadap alam sekitar. Seterusnya, kita beralih kepada dua tokoh falsafah Barat. Pertama sekali, Francis Bacon. Beliau telah menulis tentang perkembangan ilmu sains dan teknologi. Beliau menganggap bahwa ilmu perlu berikan hasil, output yang praktikal, dan bukan sekadar pengetahuan alam sekitar saja. Beliau juga mempunyai konsep yang bertentangan dengan manusia dan alam. Sebagai contoh, gempa bumi dan banjir boleh memusnah kehidupan manusia karena manusia gagal untuk menangani masalah yang ditimbulkan oleh bencana alam. Beliau juga menganggap bahwa manusia dan alam mempunyai hubungan yang bertentangan. Beliau memperkenalkan metafora untuk menakluki, menguasai, dan mengawal alam. Hal ini supaya manusia dapat menguasai dan mengawal alam. Beliau juga telah menulis novel The New Atlantis. Di dalam novel itu terdapat kajian tentang menyelesaikan masalah manusia dan kekurangan hasil tanaman. Dan pada ketika itu juga tercipta teknologi agriculture teknologi, serta teknologi kejuruteraan, engineering tech. Seterusnya kita beralih kepada tokoh falsafah yang kedua, yaitu René Descartes. Terdapat dua realiti asas yang wujud, yaitu res cogitans, minda manusia, res extensa, jasad ataupun physical. Beliau memisahkan jasad dan rohani dari segi pemikiran. Beliau juga menganggap bahwa alam sebagai satu yang neutral dan tidak bernyawa. Terdapat tiga kesan realiti memisahkan jasad dan rohani, yaitu alam fisikal sebagai alam yang mati, pahaman falsafah mekanikal, alam untuk dieksploitasi. Beliau beranggap bahwa alam tidak bergabung dengan aspek kerohanian. Beliau berpikiran bahwa alam untuk dieksploitasi tanpa mengira kesan sampingan. Eksploitasi alam ini terjadi bagi kepentingan ekonomi manusia. Okay, seterusnya saya akan membantangkan tentang implikasi pemikiran moderniti. Antaranya ialah kemusnahan kepada alam sekitar. Alam sekitar tidak dijaga dan diurus dengan baik. Sebagai contoh, penebangan hutan secara besar-besaran untuk mendirikan sebuah bandar. Seterusnya ialah the mind-body problem. Masalah ini timbul ketika akal dan tubuh dianggap berbeza sifatnya. Ia memisahkan minda dan elemen kerohanian manusia. Masalah ini ditangani oleh René Descartes pada abad ke-17 yang mengakibatkan dualis Cartesian dan oleh ahli falsafah pra-Aristotelian dalam falsafah Avicennian dan juga dalam tradisi Asia sebelumnya. Seterusnya ialah alam hanya untuk dieksploitasi. Ia hanya selari dengan teori ekonomi moden tetapi tidak selari dengan Islam. Eksploitasi adalah tindakan yang memanfaatkan sesuatu dengan sewenang-wenangnya. Seterusnya saya akan menyambung implikasi pemikiran moderniti iaitu falsafah mekanikal.
Falsafah mekanikal adalah suatu bentuk falsafah semula jadi yang membandingkan alam semesta dengan mekanisme berskala besar iaitu mesin. Falsafah mekanikal juga dikaitkan dengan revolusi saintifik Eropah moden awal dan salah satu eksposisi pertama mekanisme universal ditemui dalam petikan pembukaan Leviathan oleh Hope yang diterbitkan pada tahun 1651. Seterusnya adalah ciri-ciri masyarakat primitif iaitu tradisional. Ciri-ciri masyarakat pemikiran primitif, mereka menganggap alam itu sesuatu yang hidup, dipenuhi semangat dan alam adalah bukan sesuatu yang profan, iaitu tiada aspek ketuhanan tetapi lebih bersifat sakral, iaitu suci atau semula jadi. Seterusnya adalah pembebasan dari pengaruh kolonial. Pemikiran falsafah acuan sendiri tanpa pengaruh asing. Pengaruh asing memusnahkan alam sekitar. Pengaruh barat tidak ambil kira kearifan lokal di negara kita kerana bagi barat, mereka menganggap semua bertaraf rendah iaitu kita dan mereka menganggap diri mereka sendiri bertaraf tinggi. Oleh itu, konsep pembangunan ditukarkan kepada Sustainable Development Goals iaitu SDG. Hal ini adalah kerana lebih seimbang tanpa melihat GNP iaitu keluaran dalam negara kasar dan mereka tak lihat kesan kepada alam sekitar. Dan yang terakhir, mengguna daya intelektual kita sendiri dengan acuan sendiri. Oleh itu, saya akan kembalikan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor. Saya akan membincangkan tentang falsafah yang dibina mengikut corak negara bangsa Malaysia. Yang pertama ialah falsafah keluarga Malaysia. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, falsafah ini akan menjadi falsafah baharu dalam pentadbiran negara. Menurut beliau juga, falsafah keluarga Malaysia diperkenalkan untuk mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk bersama mengatasi pandemik dan kegawatan ekonomi yang sedang melanda negara kita. Yang kedua ialah falsafah pembangunan ekonomi negara. Falsafah ini merangkumi rancangan Malaysia Pertama sehingga 5 dan dasar ekonomi baru yang memberikan keutamaan untuk membangunkan negara terutamanya di luar bandar. Pembangunan ekonomi negara dilihat terus berkembang dengan baik mengikut perubahan semasa. Perancangan yang dibuat telah meningkatkan lagi ekonomi negara. Yang ketiga ialah rukun negara. Seperti yang diketahui, rukun negara merupakan asas penyatu paduan kaum dan pembinaan negara bangsa. Rukun negara ini juga merupakan identiti bagi rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Yang terakhir ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah ini merupakan suatu usaha berterusan bagi mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Selain itu juga falsafah ini mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani dan emosi serta jasmani yang berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Sekian daripada saya. Ini adalah kesimpulan. Dekolonisasi memainkan peranan yang penting untuk pembangunan sebuah negara jajahan dan memberikan iktibar kepada kita terhadap situasi yang telah berlaku. Dengan berlakunya dekolonisasi, kita dapat menghindari dualisme dan gagasan Eurotism yang diterapkan oleh kapitalis di tanah jajahan. Kebebasan sesebuah negara jajahan beri ruang negara membangun tanpa menghiraukan keselamatan diri ada terancam ataupun gangguan terhadap keputusan politik dan budaya negara jajahan dihapuskan. Justru itu, memberi peluang untuk negara membangun dari segi ekosistem, ekonomi, sosial, politik dan menghasilkan masyarakat yang optimistic humility di mana mereka merendah diri untuk belajar perkara baru untuk membangunkan insan bersama
sejahtera ekologikal. Terima kasih.